Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Kita sambung pembelajaran kita pada unit 18 dengan aktiviti soalan pemahaman. Keluarkan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 40, 41 dan 42. Muka surat 40, aktiviti 3, A. Baca, fahami dan jawab soalan. Bersama-sama menghijaukan alam sekitar. Di tempat tinggal keluarga Seha, terdapat sebuah kawasan lapang. Keluarga Seha bersama dengan jiran mereka bercucuk tanam di situ pada waktu petang. Mereka menanam pelbagai sayur seperti kacang panjang, cili dan sawi. Sayur-sayuran itu segar dan bebas daripada baja kimia. Mereka hanya menggunakan baja organik. Baja organik ni adalah baja semula jadi. Contohnya baja kompos. Itu ialah baja semula jadi. Kalau baja kimia ni, dia guna cecair kimia. Sayur-sayuran itu akan dipetik dan diagih-agihkan sesama mereka. Para penduduk tidak perlu lagi membeli sayuran. Mereka mendapat sayuran segar dan percuma. Muka surat 41, jawab soalan berdasarkan petikan. Jadi soalan yang pertama, kawasan lapang itu terletak di mana? Biasanya kita akan jumpa soalan yang kata tanyanya di hadapan. Ini ialah kata tanya. Di mana? Mana? Biasanya kita akan jumpa perkataan ini di depan betul. Di manakah kawasan lapang itu terletak? Jadi dia boleh juga letak katanya ni di belakang. Jadi jawapannya awak kena cari di petikan. Baca semula petikan. Di tempat tinggal keluarga Seha terdapat sebuah kawasan lapang. Jadi kawasan lapang tu di mana? Kawasan lapang itu terletak di tempat tinggal keluarga Seha. Cara jawab, adakah awak terus jawab di tempat tinggal keluarga Seha? Cara jawab adalah awak salin sikit soalan ni. Awak salin sikit, barulah awak letak jawapan. Jadi jawapan yang penuh adalah kawasan lapang itu terletak di tempat tinggal keluarga Seha. Titik. Untuk soalan yang kedua, keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam bila. Ini pun sama. Bila ni ialah kata tanya. Tapi kata tanyanya dia letak di hujung. Bila. Kalau di depan, bilakah keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam? Soalan bila adalah untuk masa, waktu, bila. Jawapannya adalah keluarga Seha. Ulang sikit soalan ni. Keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam pada waktu petang. Soalan seterusnya, apakah jenis sayur yang ditanam oleh mereka? Ini soalan ni, apakah jenis sayur? Jadi kata tanyanya di hadapan. Jadi untuk menjawab yang katanya ni awak tak perlu salin. Jadi awak salin di ayat yang selebihnya ni.
Jenis sayur yang ditanam oleh mereka ialah. Sambungkan ayat yang ni. Okey, kita baca. Mereka menanam pelbagai sayur seperti kacang panjang, cili dan sawi. Jadi sayur yang ditanam ialah kacang panjang, cili dan sawi. Jadi jawapan awak, jenis sayur yang ditanam oleh mereka ialah. Gunakan perkataan ialah. Ialah ni ialah kata pemberi. Kata pemberi nak gabungkan dengan ayat soalan ni. Dia nak gabungkan dengan jawapan. Jawapan ialah kata nama kacang panjang. Dia akan guna ialah. Ialah apa? Ialah kacang panjang apa dan apa. Okey. Dia ada dua jenis kata pemberi. Satu ialah, satu lagi adalah. Ialah ni untuk kata nama kacang panjang. Soalan seterusnya, bagaimanakah keadaan sayur-sayuran yang ditanam? Okey, kita baca. Sayur-sayuran itu segar dan bebas daripada baja kimia. Ini ialah jawapan dia. Sayur-sayuran itu segar dan bebas daripada baja kimia. Jadi cara jawab kat sini. Ulang, salin balik sikit dia punya ayat soalan ni, ayat tanya ni. Kata tanya tak perlu salin. Tak perlu. Ingat lagi kata tanya. Ni tak perlu salin. Selebihnya tu awak salin. Keadaan sayur-sayuran yang ditanam. Apa keadaan dia? Tengok balik jawapan tadi. Dia cerita keadaan tu ialah sifat dia apa? Sayur-sayuran itu segar dan bebas daripada baja kimia. Jadi cara jawabnya, keadaan sayur-sayuran yang ditanam adalah. Sebab segar ni sifat kata adjektif. Sebab tu kita guna adalah. Tadi kata nama kacang panjang kita guna ialah. Keadaan sayur-sayuran yang ditanam adalah dalam keadaan yang segar dan bebas daripada baja kimia. Okey, boleh faham? Seterusnya soalan nombor 5. Mengapakah mereka mengagih-ngagihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik? Ini adalah soalan bercapah. Tak ada dalam petikan. Tadi bertumpu semua ada dalam petikan. Sekarang ni dia suruh fikir. Selepas dah tanam, dah siap tu, dah tumbuh semua, dia agih-agihkan pula ramai-ramai. Kenapa? Bila soalan mengapa, kita mesti guna kerana. Mereka mengagih-ngagihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik kerana apa? Adakah sayur tu ditanam seorang ataupun ditanam ramai-ramai? Jadi sayur tu adakah hasil seorang ataupun hasil bersama? Jadi kenapa mereka agih-agihkan? Mereka mengagih-agihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik kerana sayur-sayuran itu ditanam. Okey, soalan seterusnya nombor 6. Bagaimanakah? Ini ialah kata tanya. Bagaimana? Keluarga sehat dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar. Jadi bagaimana ni tak perlu salin. Ni sebab ia ialah kata tanya. Bagaimana? Jadi jawapannya, keluarga sehat dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar
dengan cara apa? Kalau bagaimana ni, dia nak tahu cara. Keluarga Seha dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar dengan cara. Macam mana kita nak hijaukan alam sekitar? Mestilah tanam pokok. Dengan cara apa? Latihan yang seterusnya adalah muka surat 42, aktiviti 3B. Baca, fahami dan jawab soalan. Buang secara betul. Anak-anak Encik Zainal dididik cara membuang sampah dengan betulnya semenjak kecil. Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah di rumahnya. Tong kuning untuk mengisi sampah kering seperti kertas, tin minuman, botol kosong dan barangan plastik. Tong merah pula untuk mengisi sisa makanan. Sampah sarap di rumah Encik Zainal dibuang mengikut jadual pungutan sampah. Sampah di dalam tong kuning dipungut pada hari Selasa, Khamis dan Jumaat. Sampah di dalam tong merah pula pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Jadi soalan yang pertama adalah soalan bertumpu berdasarkan petikan. Yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil itu siapa? Jadi dia letakkan kata tanya itu di belakang siapa. Awak tahu jawapannya siapa? Anak-anak Encik Zainal. Tapi cara menjawab yang penuh dan betul, cikgu kata awak mesti apa? Salin sikit dia punya soalan ni. Ni salin kan? Okey, jadi ada 2 cara nak jawab soalan ni. Yang pertama, awak jawab yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil itu ialah anak-anak Encik Zainal. Kita guna ialah. Sebab anak-anak ni kata nama. Ialah anak-anak Encik Zainal. Atau awak boleh jawab, anak-anak Encik Zainal dididik cara membuang sampah dengan betulnya semenjak kecil. Atau awak boleh salin saja ni. Kenapa cikgu kata boleh salin saja? Cuba awak tengok balik soalan dia. Yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil. Ayat di atas ni. Awak tengok ayat di atas ni. Dididik cara membuang sampah dengan betul semenjak kecil. Sama ke lain? Dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil. Jadi ini sebenarnya ialah ayat yang sama. Cuma bila dia letak siapa ni di belakang, jadi awak kena tulis anak-anak Encik Zainal ni di belakang. Tapi kita boleh ubah siapa ni di depan. Siapakah yang dididik untuk membuang sampah secara betul semenjak kecil? Anak-anak Encik Zainal dididik cara membuang sampah dengan betulnya semenjak kecil. Soalan yang kedua, di manakah sampah dibuang? Di manakah sampah dibuang? Jadi kata tanyanya adalah di mana. Di mana ni adalah tempat. Jadi jawapannya sampah dibuang. Sampah dibuang. Dibuang ke mana? Jawapannya adalah sampah dibuang ke dalam tong sampah. Jawapannya sampah dibuang ke
ke mana? Sampah dibuang ke dalam tong sampah. Okey, nombor 3. Mengapakah Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah? Ini kata tanya, tak perlu salin. Selebihnya ini, mengapakah Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah? Ini soalan ni adalah soalan bercapah. Awak kena fikir, kenapa dia buat 2? Kenapa dia tak buat 1 je? Sebab apa? Sebab dia nak asingkan sampah. Nampak ni, dia kata petikan atas ni tulis tong kuning untuk mengisi sampah kering. Tong merah untuk mengisi sisa makanan. Jadi dia tak nak campurkan sampah kering dengan sisa makanan. Jadi nombor 3 ni awak boleh jawab, Encik Zainal menyediakan, awak salin ni, Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah kerana ingin mengasingkan sampah mengikut jenis. Tak pun awak tulis, Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah kerana dia tidak ingin mencampurkan sampah-sampahnya. Jadi yang penting dia nak asingkan lah. Okey. Mengapa? Jawapan dia kerana. Kerana apa? Kerana dia tu Encik Zainal. Kerana dia ingin mengasingkan sampahnya. Faham? Tu jawapan dia nak asingkan. Sebab tu dia buat 2 tong sampah. Soalan yang terakhir, bagaimanakah sampah di rumah kamu dibuang? Ini adalah jawapan mengikut cara kamu membuang sampah di rumah. Kata tanyanya ialah bagaimana, tak perlu salin. Jadi sampah di rumah saya. Ni kamu ni tukarlah kepada saya. Sampah di rumah saya dibuang dengan cara, macam awak cerita cara sampah kamu dibuang. Kamu buang dengan cara mengasingkan barang yang boleh diketas mula ke? Ikutlah, ataupun saya buang sampah di rumah saya dibuang dengan cara mencampurkan semua bahan yang ingin dibuang ke dalam satu plastik. Itu pun boleh. Ikutlah cara kamu. Ataupun sampah di rumah saya dibuang dengan diasingkan mengikut jenis. Terpulang kepada cara kamu membuang sampah di rumah. Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.